我的名字是马哈马伊斯哈菲斯比阿兹我的岁号是第2019-1089-447。大家好，我叫菲萨多安妮斯，我的岁号是第2018-1081-1483。大家好，我的名字是 Marilyn Tiam Anak Paul， 我的岁号是D2018-1081-509。大家好，我是 Nur Aisyatul Azra binti Zamri， 我岁号是 D2010-1094-017。大家好, salam sejahtera semua. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang Mid-Autumn Festival yang dalam bahasa Melayunya perayaan pertengahan musim luruh. Perayaan pertengahan musim luruh boleh juga dipanggil sebagai Pesta Bulan dan Pesta Kek Bulan. Perayaan ini adalah perayaan kedua terpenting bagi kaum Cina dan selalunya mereka akan sekeluarga akan berkumpul untuk menyambut bersama. Dalam bahasa Cina dipanggil sebagai Zhongqiujie. Disambut pada hari ke-15 dalam bulan 8 mengikut kalender lunar Cina. Dan pada tahun 2021, perayaan ini jatuh pada 21 hari bulan 9. Terdapat 3 cara untuk mengucapkan selamat pertengahan musim luruh dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, Zhongqiujie Kuai Le, yang bermaksud selamat pertengahan musim luruh. Dan kedua, Yue Bing Jie Kuai Le, yang bermaksud selamat pesta kuih bulan. Dan yang ketiga, Yue Liang Jie Kuai Le, yang bermaksud selamat pesta bulan. Kita ketahui sejarah tentang perayaan ini. Perayaan ini telah disambut sejak 3,000 tahun yang lalu dan ia berasal dari adat menyembah bulan pada zaman dinasti Zhou. Dan Maharaja Cina pada ketika itu mempersembahkan korban kepada bulan pada musim luruh untuk berdoa agar tuaian yang baik pada tahun yang akan datang. Dan seterusnya rekod bertulis terawal tentang Mid-Autumn iaitu pertengahan musim luruh muncul dalam dinasti Han. Okey, tapi pada ketika itu perkataan pertengahan musim luruh hanya ditujukan untuk masa dan musim, bukan pesta atau perayaan. Dan seterusnya perayaan bulan menjadi perayaan rasmi dalam dinasti Tang. Dan seterusnya pada dinasti Song ia menetapkan tarikh perayaan pertengahan musim luruh. Dan terakhir pada tahun 2008 perayaan bulan menjadi cuti umum. Terdapat beberapa cerita yang dikaitkan dengan festival pertengahan musim luruh, iaitu yang pertama, Hawi menembak matahari, dan kedua, Chang'e terbang ke bulan, dan ketiga, Arnab di bulan, dan keempat, Wugang menebang pokok. Kita ketahui tentang kisah Hawi dan Chang'e. Pada suatu hari, tanaman menjadi kering kerana panas 10 matahari yang melampau. Orang ramai juga terkesan. Untuk melindungi bumi, Hawi menggunakan busur dan anak panahnya untuk menembak 9 matahari dan hanya meninggalkan satu yang bersinar di langit. Oleh itu, Puteri Syurga menghadiahkan Hawi ramuan, di mana sesiapa yang meminum ramuan itu akan pergi ke syurga. Tetapi Hawi tidak meminumnya kerana dia tidak sanggup meninggalkan isterinya keseorangan. Selepas itu, Hawi memberi isterinya ramuan itu untuk disimpan. Isterinya pula Chang'e menyimpan ramuan itu di dalam almarinya. Akan tetapi Peng Meng sentiasa memerhati. Suatu hari apabila Hawi keluar memburu, Peng Meng pura-pura jatuh sakit dan sejurus Hawi pergi, Peng Meng mecah masuk rumah Hawi dan memaksa Chang'e untuk memberinya ramuan itu. Selepas itu Chang'e terus meminum ramuan itu kerana dia tahu dia tidak mampu melawan Peng Meng. Tiba-tiba Chang'e terapung ke langit dan menuju ke bulan. Selepas dari kejadian itu, Hawi sangat patah hati dan mengadakan upacara mengingati Chang'e dengan menyediakan kek bulan dan meletakkan ia di atas meja berserta lilin menghadap ke bulan. Sejak dari itu, menyembah bulan dan makan kuih bulan menjadi tradisi perayaan pertengahan musim luruh. Mari kita ketahui kisah Arnab di bulan. Pada suatu hari, Maharaja Jade mahu menguji kebaikan haiwan. Oleh itu, Maharaja Jade menghantar 3 pembantunya dari syurga ke bumi. Pembantunya menyamar sebagai 3 orang lelaki tua yang miskin dan lapar. Mereka meminta makanan dari haiwan. Semua haiwan cuba yang terbaik untuk mencari makanan
untuk diberikan kepada 3 lelaki tua tersebut, kecuali Arnab. Arnab terlalu kecil untuk mencari makanan dan dia tidak mempunyai sebarang makanan. Sejurus itu, Arnab melompat ke dalam api yang membara dan membelawa ketiga orang lelaki tersebut untuk makan dagingnya. Kemudian, pembantu Maharaja Jade membawa Arnab tersebut ke syurga dan menemani Chang'e di bulan. Kek bulan. Bing. Kek bulan adalah makanan wajib dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Kek bulan adalah berbentuk bulat dan ianya seperti bulan purnama. Kek bulan melambangkan keluarga dan juga kebahagiaan. Baiklah, seterusnya adalah jenis-jenis kek bulan. Baiklah, yang pertama, kek bulan tradisional. Kek bulan tradisional adalah antara yang paling terkenal sekali dalam masyarakat Cina, atau lebih dikenali sebagai kuih bulan muren. Dan secara amnya, maksud 5 jenis kacang seperti kacang walnut, almond, wijan, kacang merah, melon dan banyak lagi. Yang seterusnya, yang kedua adalah kek bulan kacang merah. Melalui cara penghasilan teliti, gabungan pes kacang merah yang manis beserta kulit luarannya menjadikan kuih bulan jenis ini kaya dengan rasa. Yang ketiga adalah kek bulan white lotus. Ia lebih kepada kuih bulan jenis Cantonese dan isinya diperbuat daripada biji teratai segar dan haruman semula jadi. Yang keempat adalah kek bulan Snow-Skin. Kek bulan ini adalah sejenis kuih bulan yang tidak dibakar dan berasal daripada Hong Kong. Yang kelima adalah kek bulan buah-buahan. Kuih bulan diisi dengan buah-buahan segar dan rasanya lembut dan licin. Antara isinya yang paling disukai atau digemari adalah seperti strawberry, limau dan nanas. Kini, terdapat beberapa perisa kuih bulan durian. Yang keenam adalah kek bulan coklat. Bagi mereka yang menyukai sesuatu yang lebih romantik, kuih bulan coklat pastinya menjadi adalah salah satu pilihan yang terbaik. Kerak diperbuat daripada coklat dan isinya boleh menjadi apa perisa yang kita suka. Oat, Oreo dan juga yang lain. Yang ketujuh adalah kek bulan teh hijau. Teh dan kuih bulan sememangnya adalah satu perkara biasa dalam kalangan masyarakat Cina. Jadi, ini adalah salah satu perkara yang menarik mengenai kuih bulan teh hijau. Yang ke-8 adalah kuih bulan aiskrim. Kuih bulan ini adalah sejenis baru bagi kuih bulan tradisional. Kerak luarannya adalah dibuat daripada coklat dan intinya boleh menjadi pelbagai perisa mengikut kita punya kegemaran. Yang ke-9 adalah kuih bulan cream cheese. Terdapat banyak inti, kebanyakannya adalah paste dan jam. Yang terakhir, yang ke-10 adalah kuih bulan keladi. Kuih bulan yam juga merupakan perisa kuih bulan yang baru. Isinya ialah pis keladi manis. Makanan selain kek bulan yang selalu dimakan ketika perayaan pertengahan musim luruh adalah ubi keladi. Baiklah, memandangkan sebutan ubi keladi, yu tou hampir sama dengan yu tou yang bermaksud nasib baik. Penduduk tempatan percaya makan ubi keledek pada pesta pertengahan musim luruh membawa tuah kepada mereka kerana ia boleh mengusir roh jahat dan malapetaka. Limau Bali. Limau Bali atau lebih dikenal sebagai Yo ialah homofon untuk berkati dalam bahasa Cina. Orang ramai menawarkan limau Bali kepada bulan dengan harapan Dewi Bulan akan memberkati keluarga mereka dengan tuah dan kebahagiaan. Nama saya Marilyn Thiam anak Paul dan saya akan membentangkan tradisi kaum Cina semasa menyambut festival pertengahan musim luruh. Tradisi yang pertama dan tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Cina semasa festival pertengahan musim luruh adalah makan malam bersama. Bagi masyarakat Cina, festival pertengahan musim luruh merupakan lambang penyatuan semula keluarga. Kaum Cina akan makan malam bersama ahli keluarga mereka pada malam sambutan tersebut. Ahli keluarga yang tidak tinggal bersama ibu bapa mereka akan mencuba sedaya upaya untuk pulang ke rumah untuk sekurang-kurangnya makan malam bersama keluarga mereka. Pada masa dahulu, para ibu akan memasak makanan lazat dan hidangan kegemaran ahli keluarga mereka dan mereka akan menghabiskan masa bersama keluarga dengan menikmati hidangan-hidangan tersebut. Namun, pada masa kini, kebanyakan keluarga lebih cenderung
untuk makan malam di luar, seperti di restoran berbanding memasak di rumah. Oleh sebab itu, kita akan dapat melihat bahawa tempahan di restoran-restoran pada malam sambutan festival ini akan penuh sebulan sebelum bermulanya sambutan festival ini. Tradisi yang seterusnya yang dilakukan oleh masyarakat Cina semasa menyambut Festival Pertengahan Musim Luruh adalah penghargaan kepada bulan. Bagi masyarakat Cina, bulan purnama juga merupakan simbol pertemuan semula keluarga. Dan pada masa dahulu, ramai penyair-penyair kuno yang terkenal menulis puisi tentang bulan dan menyatakan rasa rindu mereka. Apabila mereka melihat bulan, ia mengingatkan mereka terhadap keluarga dan tanah air mereka. Dan pada masa kini, orang di negara China masih suka menghargai bulan semasa festival ini. Ahli keluarga mereka akan makan malam bersama pada malam perayaan tersebut. Dan selepas makan, mereka akan bercakap tentang pekerjaan, tentang kehidupan mereka, anak-anak dan merancang masa depan mereka. Tradisi yang seterusnya adalah penyembahan bulan. Selepas makan malam, ahli keluarga masyarakat Cina akan meletakkan meja di luar pintu ataupun di halaman rumah mereka. Mereka akan meletakkan kuih bulan, buah-buahan, kemenyan dan batang lilin di atas meja dan menghadapkan meja tersebut ke arah bulan. Namun demikian, tradisi ini semakin hilang dalam kalangan masyarakat Cina dan adalah sangat jarang untuk kita dapat melihat keluarga menyembah bulan semasa festival ini di bandar-bandar besar pada masa sekarang. Dan terdapat di sesetengah bandar lama atau bandar pelancongan, orang ramai akan mengadakan upacara penyembahan bulan di dataran, di taman ataupun di jalan. Tetapi penyembahan ini adalah lebih kepada persembahan dan bukannya penyembahan seperti yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu. Dan antara buah-buahan yang digunakan untuk menyembah bulan adalah termasuk tembikai, limau gerdang ataupun grapefruit, pear, delima, kesemak ataupun persimmon, anggur ataupun buah bermusim yang lain. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang aktiviti yang dijalankan ketika festival, iaitu Pesta Lentera. 15 September ditetapkan sebagai Malam Karnival. Terdapat bengkel kraft, gerai makan yang lazat dan lampu-lampu yang menerangi malam tersebut. Terdapat pameran keahlian tanglung, tarian naga api Dragon Tai sambil mengerang di taman. Membuat tanglung berwarna-warni adalah aktiviti yang mengembirakan antara ahli keluarga dengan kanak-kanak. Tanglung juga mempunyai bentuk yang berbeza dan juga boleh menyerupai haiwan, tumbuh-tumbuhan atau bunga. Taman juga akan menggantung tanglung berwarna-warni yang memberi pemandangan yang indah pada malam tersebut. Ada juga membuat tanglung kongning yang boleh terbang kerana lilin yang menyala memanaskan udara di dalam tanglung tersebut. Selain itu, kanak-kanak juga menulis ucapan selamat pada tanglung tersebut dan membiarkannya terbang ke langit. Aktiviti seterusnya ialah makan mooncake ataupun kuih bulan. Kuih bulan ialah pastry tradisional Cina. Ia diperbuat daripada tepung gandum dan pemadat manis seperti gula dan serbuk biji teratai. Ia adalah simbol perjumpaan keluarga. Kek secara tradisinya dipotong menjadi kepingan yang menyamai bilangan orang dalam keluarga. Makan kuih bulan adalah tradisi yang sering dilakukan ketika festival. Pada hari kebiasaannya, orang tidak akan membeli dan makan kuih bulan, namun semasa festival pertengahan musim luruh, semua orang akan mempunyai kuih bulan untuk diraikan.